Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, dan Allah menjagakan kita dan selamatkan kita daripada perkara yang mana kita tak sukai dan tak digemari. Alhamdulillah, maka dengan rahmat, nikmat dan kurniaan Allah hari ini kita sama dapat bersama dalam majlis ilmi demi sama-sama untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mencari kebenaran daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah perjalanan kita hari ini adalah sebagai nak tamatkan cara kita berkenaan dengan zakat, yang mana kita telah belajar mari abad zakat pada awal hingga akhir. Maka hari ini insya-Allah sebagai penamatan akhir cara kita hubungan dengan zakat. Sebelum pada kita akhir itu, maka dalam kandungan akhir ini adalah sebagai kesimpulan dari jadual kita, jadual dalam bab zakat, supaya mudah kita tu tengok dalam jadual ni tentang kita nak keluarkan zakat. Maka bagi ikhwan akhwat yang mana ada muzakirah kita ni zakat dan pelaksanaan yang ada di tangi itu adalah di muka yang ke-244. 244. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, jadual yang mana ada sama kita ni adalah sebagai panduan awal nisab. Ayat tadi pada perkara yang wajib zakat semua tu kita ambil kesimpulan buat ringkas di sini
buat serup di sini, nak ambil nak tahu awal-awal nisab bagi semua jenis zakat tu. Awal nisab di sini. Jadi apa yang mana ada dalam muzakirah ataupun buku kita ni, jadual ni adalah daripada tarikh 4 Syaban 1433 lagi. Dan sebagai maklumat pada kita, hubungan dengan nisab zakat ni lain pada padi ataupun beras. Padi lah tempat kita ni, hak tu tetap dah. Kemudian segi harga tu adalah dia tu ada apa dia, berubah. Maka terutamanya zakat emas, perak, zakat duit apa ni, bila kita nak keluar tu, kita tu kena tengok perubahan masa. Jadi apa yang mana catat dalam buku kita ni bukan tetap dak ni. Bukan terpergi ke kakung duk sini dak ni, segi akar tu. Akar ni akan berubah mengikut peredaran masa. Cuma ni hak ada sama kita ni ialah semenjak tarikh 4 Syaban 1433. Maka sampai hari ni sudah ada perubahan dah. Sudah ada perubahan. Tapi walau bagaimanapun untuk permulaan marilah kita tengok harga hak mana ada dalam muzakirah kita ni di pada tarikh 4 Syaban dulu. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, apa yang tercatat pada kita ni nak ayat secara umumnya segala jenis zakat yang wajib kita keluar patut awal nisab dia. Maka boleh kita tengok dalam jadual sama kita ni sepitah lalu. Dalam jadual kita ada sebut harta zakat, di bawah tu punya uta. Pertamanya zakat uta. Zakat uta ni qadar awal nisab dia nya, awal nisab uta ialah 5 ekor. 5 ekor uta. Rumah kita tak ada uta. Maknanya payah keluar zakat kita uta tu, sebab uta tak ada rumah kita. Tapi kita nak kira jugalah sebagai maklumat pada kita. Jadi 5 ekor uta. Cumanya jadi hak keluar zakat tu bukan keluar uta dak, dia keluar kambing. Kalau saya 5 ekor uta, keluar kambing seekor. Kita cuba nak buat perbandingan harga daripada harga uta, harga lembu, harga kambing, harga emas, harga perak, harga padi dan sebagainya. Jadi nak tahu awal nisab semua tu ada beza setara mana. Kalau itu awal nisab bagi uta 5 ekor ni, kalaulah kita nak apa je, nak perga dia, maka le jeruah kita ni kita boleh selidiki uta 3 pekat. Uta hak haluh, uta hak tengah, uta hak besar. Uta hak kecil, hak haluh tu harga di Saudi pada tahun 1431 tu harga dia duk 2,500 riyal. Hak tu hak kecil. Bila kata awal nisab hak kecilnya 2,500 riyal, sama dengan waktu tu duit kita tu adalah Riyal tu 10 kok. Lepas tu dia berubah semua benda tu. Harga sama kita ni harga pada masa tu. Waktu Riyal 10 kok. Pasal ni yang dia turun duit elok ni. Tapi kita kata masa tu ni, di masa itu tu harga uta 2,500 riyal Saudi ialah bersama dengan 25,000 kok. 25,000 pak duit siar kita ni. Jadi tu seekor. Bila 5 ekor ialah 125,000 kok. 125,000 bat. 5 ekor. Itu maknanya kalau kita pergi harga. Jadi bila 5 ekor kena keluar banyak mana? Kena keluar seekor kambing. Tak keluar seekor uta dak, 5 ekor keluar seekor uta tu farak juga dak. Masya-Allah, tak 5 ekor uta keluar seekor kambing. Pas seekor kambing ni kalau kita nak pergi harganya ialah pada kambing hak kecil tu duduk di 3,700 kok pada masa tu. 3,700 kok. Mana kalau kita pergi harga tu 3,700 kok. Itu hak kena keluar zakat uta.
Mana 5 ekor unta keluar seekor kambing itu harganya 3,700 kok pada masa tu. Learning ni ia dah berubah dah. Kemudian unta harga sederhana hak tengah 3,000 riyal, banyak 30,000. Nah, hak besar tu 3,500 riyal Saudi, mana 35,000. Kita tak ada hak tinggi-tinggi lebih rendah kali. Lebih rendah kali. Nah. Baik. Itu unta. Kita pergi lembu pula. Zakat lembu ni nisab dia nya 30 ekor. Tu. Segi ekor pun ya beza banyak tu. Unta 5, lembu 30. Nisab lembu 30 ekor. Barulah keluar zakat. Harga lembu tempat teh kita ni, tempat teh kita. Pada masa tu lembu hak halus ni, hak kecil ni 16,000. Pahala ni tak betul dah. Berapa dah ni? Lebih dah berkali. Lebih dah. Tak apalah tebus 16,000. Maknanya 30 ekor, harga seekor-seekor tu adalah 16,000. 30 ekor berarti 480,000. 480,000 baht. Tu kalau kira. Hak kena keluar zakatnya mana 30 ekor? Ialah kena keluar seekor lembu. Seekor lembu. Pas seekor lembu tu maknanya duk 16,000. Nah, 16,000 baht. Tu dia. Cara dekah-dekah. Kita ulai klik sedia sikit ni. Itu lembu. Kita mari pula kambing. Nisab kambing ni ialah 40 ekor. 40 ekor. Lembu 30, kambing 30. Lembu 30, kambing 40. Kambing 40. Kambing hak kecil tu harganya pada masa tu 3,700 kok. 3,700 kok hak kecil. Hak sederhana 4,000 ni atau hak besar tu 5,500 pada masa tu. Lah ni ada perubahan dah. Jadi kita klik harga hak kecil ni, hak 3,700 kok sekor hak halus ni, 40 ekor kambing berarti 148,000. 148,000 baht kalau kira harga. Dalam 40 ekor kambing ni kena keluarnya seekor kambing. Maknanya keluar seekor kambing, kira harganya maknanya 3,700 baht seekor kambing dia. Tu cuba kita tengok. Beza dah tu. Dari segi nisab kalau kira dengan harga duit tu tak sama dah. Unta duk 125,000. Lembu duk 480,000. Oh, beza jauh dah. Awan nisab tu, nisab harga. Kambing duk 148,000. Tu kita ambil rendah belaka tu. Apa tu tak? Itu adalah segi zakat melata. Kita pergi pula pada emas. Zakat emas ni, emas ialah 20 miskal. 20 miskal ni sebagaimana kita maklum ialah 85 gram. 85 gram. 1 gram pada masa tu harganya 1,593 baht 32 setengah. Pada masa ni, pada masa kita kira dulu ni. Mengikut apa catat dalam buku kita ni. Jadi 1 gram 1,563 baht 32 setang. Berarti 20 miskal ataupun 85 gram tu duduk di 132,882 baht. Ini nisab mah. 132,882 baht. Maknanya Allah ni kalau dia nak kira atas zakat duit dia nak keluar duit nak pelagang emas di sini. Siapa nisab 132,882 baht. Lah ni yang mahal lagi. Berkali hari ni dalam 140 lebih dah berkali. 140 lebih boleh jadilah lebih kurang. Tanya-tanya kedai. Lah ni mah sekut berapa lah ni? Sekut berapa mah lah ni? 25,000 lebih dah. Tu dia. Jadi emas 20 miskal ataupun 85 gram ni ialah harga 132,882 baht ni kena keluarnya ialah setengah dinar ataupun keluar 2,5%. Kena keluar 2,5%. 2,5% ni pada 132,882 baht ni ialah
3,322 bat. Tu dia. Ini awal nisab emas. Tengoklah beza banyak tu, beza tu. Kita pergi pula nisab perak. Bagi ikhwan yang mana ada muzakirah ni, di nisab perak tu ada silap sikit tu. Atas tu 20 dirham, ke 20 dah 200. Tambah stung sekor lagi dah. Demo ada kitab sama tu, dia ada jatuh sekor, jatuh stung sekor. Jatuh stung sekor di belakang pun ada harga. Duk dapat tak ada harga stung ni. Pada belakang ada harga dah. Masya-Allah sungguh. 20 dirham tu tambah kosong sekor lagi, sun sekor lagi, jadi 200 dirham. Perak 200 dirham ialah sama dengan 595 gram. 595 gram. 1 gram perak harga 32 kot 32 setel. Masalah jauh dengan mah. Mah 1 gram 1593. 1593. Perak 1 gram 32. 32 kot. Jadi bila perak tu 595 gram, harga 32 cuk 32, berarti nisab dia 19,230 kop. 19,230 bat. Jadi kena keluarnya 2,5%, 5 dirham tu 2,5% ialah 480 kop 75 setel. Masya-Allah. Perak rendah sekali. Nisab dia pun rendah sekali. Dia kena keluar apa? Dia kena rendah lah. Dengan sendiri dah. Nampak tu tak? Tu dia. Ni sepitah lalu kita menggambarkan hak kita belajar dulu tu. Kita pergi pula pada nisab biji-bijian, padi dan buah-buahan. Nisab padi dan buah-buahan, ngikut nisabnya ialah 5 usuk. Dia panggil 5 usuk. 5 usuk ni ialah 300 gatai. 300 gatai. 300 gatai ni kalau timbang kilonya duduk di 953 kilo. 953 kilo. Padi. Buahan pun ngikut harga padi. Sebagian kita belajar meredah. Buahan ngikut harga padi. Jadi sekilo padi pada masa tu ialah sebelah kok 40 setel. Harga padi pada masa tu. Lah ni boleh jadi naik dah harga padi tu. Jadi bila harga padi sebelah kok 40 setel, nisab dia nya 953 kilo, berarti awal nisab dia nya 7,440 bat, 44 kok 20 setel. 7,444 kok atau 44 bat 20 setel. Nisab kena keluar ni, nisab padi, nisab buah-buahan ni ia ada beza antara pakai air hujan, antara pakai enjin dan sebagainya. Jadi kalau pakai hujan tu 10%. 10% ni 7,044 tadi tu maknanya keluar 744 kok. Kalau lah kita pesen jeruh dengan jeruh kita ni pakai enjin apa ni keluar 5%. 5% iaitu lah 372 bat 21 setel. Itu maknanya dengan apa dia kalau kita pesen jeruh. Pesen jeruh. Tu. Zakat buah-buahan yang mengikut harga padi itulah. Harga padi. Maknanya bila kita jual buah moktel boleh 7,444 kop mengikut harga hari itu, kena keluarlah zakat. Kena keluar zakat. Jual durian boleh 7,444 kop, kena keluar zakatnya. Jual getah boleh 7,444 kok, kena keluar zakatnya. Dalam musim dia tu. Faham tak? Kemudian sebagaimana kita belajar dulu, hubungan dengan buah-buahan ni, kalau ia kena keluar zakat hak buah-buahan lain pada padi, lain pada gandum, hak tu tetap dah antara 10% ke 5%. Buah-buahan lain pada itu kita dapat ada khilaf pada para ulama sebagaimana kita belajar dulu.
ialah satu pendapat lagi ialah keluar supaya mah perak. Maknanya 2,5%, 2,5%. Inilah pendapat yang mana kita pilih mengikut kita dak cara dulu. Maknanya zakat buah-buahan kita tak turut hak qadar keluar zakat tu tak turut mengikut padi dak. Kita keluar mengikut duit. Sebab waqi'i pun kita jual dirian kita boleh duit. Kita jual dokong kita boleh duit. Kita jual getah kita boleh duit. Maka duit inilah menjadi asas untuk kita nak keluar zakat buah-buahan hak kita dapat tu. Sebagaimana kita belajar dulu. Itu asalnya pendapat yang sederhana untuk kita nak pakai. Sebab kalau kita nak pakai mengikut bagi qadar zakat mengikut buah-buahan, berat buat kita. Paling kurang 5% kena keluar. Jual dokong kena keluar 5%. Jual dia kena keluar 5%. Nah. Lepas tu rasanya ia kena belaga teruk dengan pokok kita ni. Terutama sekali belaga dengan orang kata tak wajib zakat. Kata tak wajib zakat tu ada, tak wajib zakat. Ia belaga teruk 5% ni sebab tu kita turun ambil hak 2,5% mengikut zakat duit. Hak biasa. Kita di situ sederhana kita insya-Allah. Nah. Kalau gitu padi ni duk antara 5 dengan 10 dengan 5%. Keluar zakat. Buah-buahan kita duduk di 2,5%. Tu pun belana dah kalau keluar zakat ni pun. Belana dah, percayalah. Ada. Jadi kita keluar tu mengikut harga padi pada masa tu. Bukan mengikut kilo padi dak. Mengikut harga padi. 953 kilo padi boleh harga banyak ano. Harga itulah jadi asas bagi nisab buah-buahan. Faham tu tak? Lepas tu kita keluar 2,5%. Cukup insya-Allah. Nah. Jadi kalaulah 2,5% daripada harga padi tadi 7,444 tu kena keluar 180 nebat 10 setel. Tu je. Lepas tu tengoklah perubahan masa, perubahan harga tu. Nah. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan zakat padi dan di bawah tu zakat buah-buahan yang lain pada tamar dan inat. Lain pada padi, tamar, inat, gandum dan sebagainya. Itulah mengikut harga padi 300 ratus ialah 953 bat. Lepas tu tengoklah 953 kilo, maka tengoklah harga kilo tu berapa. Terkadang yang naik 15 kok sekilo, 20 kok sekilo dan sebagainya. Tengok pada masa tu. Sebab tu buah sapa musim buah kayu ni, bagi ikhwan akhwat kita nak keluar zakat tu, pergi dia nye padi. Tanya orang duk beli padi dia nye padi tu berapa dia mau beli harga padi sekilo. Tak ada apa. Lepas tu tengok 953 kilo tu dengan harga dia royak tu baik berapa, itulah nisab kita nak keluar zakat kitanya. Jelas tak? Insya-Allah. Habis itu kemudian akhir sekalinya ia duduk di nisab bagai keluar zakat ma'dan, bagai yang kita ambil daripada bumi dan rikas. Ma'dan dan rikas ni bagai gali bumi, hasil bumi, dan juga zakat perniagaan dan juga mustaghilat. Mustaghilat ni masuk apa dia? Zakat sewa rumah ke gapo dia ke hijau gapo kita cara dah dulu. Dan mal mustafad tetap berkembang. Ada. Dalam hijau gapo dalam kemahiran gapo semua tu hak kita cara dulu tu. Maknanya semua hijau kita tu apa hasilnya adalah kena keluar zakat belaka. Keluar berapa zakat tu? Ialah mengikut kesemua harta-harta zakat ini mengikut nisab emas atau perak. Maknanya ma'dan, bika, perniagaan, zakat mustaghilat, zakat mal mustafad semua tu adalah mengikut nisab emas ataupun perak. Maknanya kalau turut nisab emas tu boleh banyak ana, nisab perak boleh banyak ana. Jadi kalau nisab emas tu maknanya 85 gram. Dalam muzakirah kita dah. Tengok parti istimewa nisab emas tu 85 gram. Jadi
otak kita jadi maklumat pada kita 85 gram ni ada orang tanya, dia mau tak reti mana gram-gram dia biasa kok reti dia mata. Biasa duk reti cakuk tu. 85 gram apa kok dia mau tanya. Jadi di sini berat 85 gram tilah sama dengan 5 kok cuk 90 1098 lepas ada cuk tu. Maknanya 85 gram tu 5 kok setengah lebih sikit. 5 kok setengah lebih sikit. Kalau lah setengah tu 5 cuk kosong. Ni kosong ada 5 kosong. Maknanya 5 cuk 5 kosong. Kalau lah 5 kok setengah. Hak ni 5 kok setengah lebih sikit. 5 kok cuk kosong. Tu ya. Faham tu tak? Itulah makna kalau nak kira kok, ada mengerti kok tu berapa bat bukan bat harga duit dak, bat mah tu. Kok mah tu. Dia dak belajar apa? Kok duit pada kok kok mah pada. 5 kok mah berat mah tu 5 kok setengah lebih sikit tu dia nisab amah. Pasalnya kedahlah sekut berapa tu? Dah ni sekut 25 lebih lah. Lepas tu ya naik turun itulah. Mah tak tu kalau. Ya pesing tak wallah alam pesing main dunia ni. Mah ni setiap hari tu 2-3 kali dia berubah. Dia tengok Amerika, dia tengok Jepun, dia tengok Cina, dia tengok dia mari tu kalau. Siang ni dia ambil tengah-tengah. Dia tengok perubahan Amerika, perubahan Jepun, Amerika, Cina apa, dia ambil tengah-tengah tu. Dia. Lek pagi harga lain, tengah hari harga lain. Lek petang harga lain pula. Esok supaya tu juga. Tak tahulah juga macam harga mah tak. Sebab tu bila keluar zakat kena tanya ke damah lah kalau keluar hak pesen mah tu. Sebab tu sebagian kita dah belajar dulu, bak duit ni kita tak keluar mengikut mah, kita keluar mengikut perak. Mengikut dalil pun lebih kuat hak perak. Jadi dan pula lebih maslahat, lebih sampai pada matlamat ataupun hikmat zakat. Kalaulah kita keluar perak ni berartinya kita kira mudah-mudahnya 20,000 kok tu sampai risok dah. Kira mudah-mudah. 20,000 kok sampai risok dah. Lepas tu ada perubahan lebih kreatif sikit sebanyaklah. Kalau tunggu hak mah ni dia kena duduk di 132, 140, 135 kau nu barulah sampai nisab ianya. Pas bila nak sampai situ. Bila nak sampai situ. Maknanya buat kita tak kena buat zakat semua. 40,000 ada seorang, 30,000 pada tapi tak sampai nisab lagi sampai duk kira dengan mah. Kalau kira perak sampai dah. Orang lapar boleh guna dah tu. Apa dak? Sebab tu saya adalah lebih muyul dan cenderung pada pendapat ulama yang kira nisab duit ni dengan nisab perak. Kita duduk pakai perak lah mudah. Pakai mah payah, duk ubah semua mah tu. Perak ubah sikit-sikit, terkadang mah berubah, perak tak berubah. Dan dunia hari ni terkadang mah berubah, perak duk kakung itu. Ada kadang berubah pun sikit-sikit ya perak tu. Sebab tu maknanya zakat zakat mustaqilah, mal mustafa, zakat ma'dan dan dikat sebagainya ialah semua itu adalah mengikut nisab emas ataupun perak. Kalau nisab emas 85 gram ialah 85 gram bersama dengan 5.6068 gram apa kok. Mana 5 kok setengah lebih sikit. Dan sebagai maklumat pada kita sekalian, emas berat 1 kok tu berapa gram? Jadi maklumat kita. Boleh tengok. Emas kok tu berapa gram? Emas 1 kok tu beratnya 15 gram cuk 15. 15 cuk 15 gram. Mana 15 gram lebih sikit je. Tu. 15 cuk 15. Tu. Itu maknanya apa ya 1 kok. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, itu kalau mengikut nisab emas. Kalau mengikut nisab perak tu maknanya 595 gram. Itu mengikut nisab perak. Harga perak pada masa
kita tulis ni ialah 32 kod 32 stel. Jadi nisab bianya duduk di apa dia 19,230 baht. Kalau gitu barang-barang kita tadi makdan, rikab, peniaga air kita apa semua, duit sewa rumah, duit hasil dia jadi bomo, duit gaji, duit apa semua tu ngikut nisab perak. Bila nisab perak tu maknanya di 19,230 atau kira mudah-mudah cincai-cincai itu duduk 20,000 mudah kira. 20,000 ni nah hak 30 tahun lepas dah tu nisab mah dia. Ingat tak dia mah? 30 tahun lepas dah hak 20,000 nisab perak hari ni ialah 20,000 nisab mah pada masa 30 tahun lepas dah. Masya-Allah. Kalau itu barang-barang tadi, duit gaji, duit sewa rumah, duit apa tu adalah mengikut nisab perak ialah 22.5% dan mengikut nisab mah pun 2.5% juga. Lepas tu harga tu mengikut perubahan masa yang mana kita tu akan beri zakat pada masa tu. Faham tak? Alhamdulillah, itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian kesimpulan daripada apa dia barang-barang yang mana kita kena beri zakat tu. Rasanya cukup kita setakat tu untuk kita tahu barang kena beri zakat. Oleh itu barang lah ni yang duduk di kita dah lah. Jadi buku ni bagi orang yang nak keluar zakat tu cukup dah. Cukup dah. Nak ambil isi duduk dalam ni colek mari pertebak je. Kalau lah duduk jadi buku zakat ini pun tak jadi kerja juga jadi buku sini ni. Nak colek bagai dalam isi dalam buku ni utubik mari pada kuam pencing dalam luar pada kitab ni nak lagu mana. Itulah penting. Kalau zakat buah apa kita buat tubik mari maknanya kita keluar zakat. Jual motor pun keluar zakat, jual dokam keluar zakat, jual rial keluar zakat, jual getah keluar zakat sebagainya. Ya tubik Jadi pakar isi dia tu. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, klik pada buku kita ni dalam muka 246 perhatian. Daripada jadual yang lepas dah tadi, dari jadual tersebut dapat perhatikan beberapa titik penting. Ada jadual yang mana sama kita ni, kita boleh perhatilah beberapa titik penting yang patut kita perhati. Satu, perbezaan nilai harga awal nisab bagi setiap harta zakat. Ada beza. Nilai harga awal nisab tu ada beza. Tengoklah. Awal nisab unta tu duduk 125. Kalau lembu tu 480. Kalau kambing tu 148. Kalau emas tu 132,000. Kalau perak tu 19,000 lebih-lebih. Kalau padi-padi dan sebagainya, buah-buah tu 7,400 lebih kurang. Buah-buah lah 7,400. Maknanya awal nisab tu beza jauh. Ada beza. Hak tinggi sekalinya ialah nisab lembu. Ya 30 ekor tu duk 480,000. Tu nisab hak tinggi sekali. Nisab hak rendah sekali ialah nisab buah-buahan, nisab padi. Nisab padi buah rendah sekali duk 7,400. 444, 7,400. Itu nisab hak rendah sekali. Tinggi sikit pada nisab padi ialah nisab perak, duk 19,000. 20,000 kita kata lah ni. 19,230 baht. Itu tinggi sikit pada nisab padi. Nampak tak? Lain pada tu makan 100,000 lah kau. Lain pada buah-buahan, lain pada perak duk di 100 belakang dah. Emas pun 100 lebih, kambing 100 lebih, unta 100 lebih, lembu 400 lebih. Masya-Allah. Nampak tak? Itu dia. Itulah dalam jerual kita tu boleh kita ambil perhati titik perbezaan. Yang kedua, perbezaan nilai harga bagi qada yang keluarkan zakat. Kalau kita nilai harga semua daripada lembu, unta, lembu dan sebagainya, hak qada keluar zakat pun beza. Cuba kita tengok. Kalau unta seekor kambing itu kita nilai harganya je 3,700 baht. Kalau lembu duk 16,000.
Kena keluar zakat tu. Kalau kambing duk 3,700 juga supaya dengan unta. Kalau emas duk 3,322. Kalau perak duk 480. 480. Kalau buah-buahan padi buah-buahan tu duduk di apa dia 372 bak panas buah padi dan buah-buahan duk 180 ni. Maknanya kalau lah kita buat padi kena keluar zakat 300 gatal tu, kalau harganya duk 372 bak 5%. Kalau buah-buahan rendah pada tu lagi ialah 180 ni. Jual dokong, jual duia boleh buat 100,000 itu ni, hak kena keluarnya maknanya daripada nisab kita tu hak paling rendah sekali ia 180 ni. Apa tengoklah kita boleh banyak lagi daripada 2,5% tu boleh beratus ribu ya lebih pada ni lah. Nah, rendah sekalinya 180 ni. Nah, nak ukur dengan padi tu nah, rendah banyak lagi lah. Hantu 300 tengah pada padi. Yang ketiga, nilai harga bagi kesemua harta zakat itu tidak tetap. Ini kena ingat ni. Nilai harga tak tetap. Bukan ikut apa yang catat mati kahkung sini dak lah. Jangan dengar pegang kata catat harga di sini mati kahkung sini. Kita ni goyak harga banyak ni. Dak. Bukan. Malahan ada berubah setiap masa. Nilai harga berubah semua. Zakat dinilainya mengikut nilai hari yang hendak dikeluarnya. Sebab tu maknanya nisab tu kita kena kira hak hari kita keluar zakat. Minggu nak keluar zakat tanya harga kedah. Berapa harga kedah lah ni? Kita nilai harga tu lah. Tu. Kalau buah-buahan tanya kedainya padi dah. Dia beli padi berapa sekilo? Lepas tu pukul harga dah. Daripada kilo yang mana ada sama kita ialah 953 kilo. Berapa sekilo dia beli padi? 12 kok ke 13 kok ke 12 kok sekilo, pukul dengan ni tubik nisab kita. Tubik nisab kita. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Untuk kita tahu sepitah lalu sebagai kesimpulan daripada apa yang mana kita belajar dulu insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sekarang masuklah kita pada kata-kata penutup sebagai akhir buku kita hari ini insya-Allah. Pada akhir perbicaraan zakat ini saya ingin kemukakan beberapa perkara berikut. Akhir ini adalah saya ingin kemukakan nak sendakan beberapa perkara untuk kita bersama insya-Allah, dalam untuk kita perhati dan untuk kita beramal bersama insya-Allah. Yang pertama, saya suruhkan seluruh umat Islam supaya melapangkan dada untuk mengeluarkan zakat pada setiap hasilan atau pendapatannya sebagai menunaikan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Sesuruhkan seluruh umat Islam, semua umat Islam kita minta, kita suruh semua supaya melapangkan dada, kita luah dada untuk mengeluarkan zakat. Kita luah dada untuk mengeluarkan zakat, kita berasa kita nak keluar zakat. Satu ibadat kita. Luah dada untuk keluar zakat. Tu bahasa cemah, bahasa ketak, bahasa saya, bahasa kedekut, bahasa gapo keluar zakat. Kita berasa nak keluar zakat. Tu je. Pada setiap hasilan dan pendapatan, setiap hasilan kita, setiap pendapatan kita ikut, getah pun baik, dokong pun baik, mau sewa pun baik, duit gaji pun baik, ikutlah kereta tuk-tuk pun baik, jual gapo pun ikutlah, kok nak dia boleh jual nak tu, kira tahu cukup tahu ada banyak nak keluar zakat. Segala hasilan, segala pendapatan. So kira jangan duk kita duk mati daripada hak harus sebut mah perak hingga nak mati itu. Mati mah perak tak kena zakat semua pak kita. Sebab kita bukan duk amal mah perak dak. Duit dulu, mah perak dulu memang ya duit. Ya bukan semata-mata mah. Ya duit. Gi beli barang dengan mah, gi beli barang dengan perak tu pada masa dulu. Lah ni tak boleh dah mamnu'. Nak jadi mah sebagai duit belian duit untuk nak beli tak boleh dah lah ni. Negara melarangkan, HAM. Dunia lari lagi untuk kita tu nak jadi mah sebagai duit untuk nak beli barang. Tak?
Jadi maknanya dulu tu mah perak jadi duit lah ni, bukan mah perak jadi duit, kertas jadi duit lah ni. Kertas yang dia diperhargakan oleh undang-undang negara. Jadi bila undang-undang negara kata kertas ni jadi duit harga banyak ni, kena jadi harga. Jadi segi kita nak guna tu serupa dengan mah dulu. Dia mau nak beli dulu dengan mah dengan perak, kita beli dengan duit. Maknanya segi kegunaan sama. Bahawa apanya kalau kita nak mati kata zakat tu duduk di mah perak, tak nak, bukan duduk di kertas ni. Bagi guna supaya kita nak pelai kaki apanya. Sebab tu kita peluahkan, melapangkan dada kita keluar zakat. Jangan kira ngaji baru ni moktel pun zakat dan sebagainya. Gapo dia mau keluar moktel tu, gapo dia? Bukan moktel keluar, gapo dak lepas paket aju dia mau. Duit, sudah je. Buat gapo boleh duit, jelo duit itulah kena zakatnya. Jual telah masing, boleh telah masing jual, nego dah tu. Adanya ana duit. Cukup nisab dia dalam perniagaan, keluar zakat. 20,000 cukup setahun, keluar zakat. Nak kurang nak gapo tengah tahun biar kerja kurang lagi. Tapi dah akhir tahun ada banyak tu. Keluar zakat. Kita lapangkan dada, luahkan dada. Jangan duk kira sangat dengan orang duk sepit-sepit dada tu. Orang sepit dada lah mana tahun awal tahun 20,000 ataupun buahlah 20,000. Ada. Buah akhir tahun tengah tahun habis. Buah siapa bulan Zulkaidah boleh 20,000. Buah habis Zulhijjah 20,000 ada. Tak siapa ni sok dah ni. Sepak mula 20,000 daripada Zulkaidah. Faham tak ada? Nampak tak ada? Hak bulan Muharram ni 20,000 ada dah. Buah siapa bulan Syawal habis 20,000. Tak ada. Bulan Zulkaidah 20,000 klik semula pula. Buah habis Zulhijjah ada 20,000 tu. 20,000 ni baru masuk Zulkaidah baru ni. Yang ni sok sampai bilanya. Hak tu agak nak lari kaki. Faham tak ada? Ya tak kira. Bila kita ada dakwah banyak ni, lepas tu tengah jalan tu nak habis banyak mana, akhir tak ada klik spons dia, zakat dah. Bukan ada mati kakung hak 20,000 ni lah, bawa sampai akhir ni lah berkeluar zakatnya. Kalau mampu tengah jalan ni pakai tak kena dak. Hak tu nak lari kaki dah lagi tu. Faham tak? Kita jangan lari kaki. Kita pergi mengikut straight. Bila kita cukup nisab di akhir tahun, okey. Dada kita lapang, luahkan dada, kita keluar zakat sebagai menunaikan satu rukun daripada rukun Islam yang 5 dan sebagai mensyukurkan nikmat-nikmat harta yang dikurniai Allah padanya. Tu nak rukun Islam, syukur nikmat tahwi kita, masya-Allah. Nikmat tahwi kita banyak, masya-Allah. Keberkatan hidup kita dalam bumi dengan keberkatan kita tu tunaikan zakat. Barakatun minas samai wal ard. Keberkatan berlangit dan bumi daripada keluar zakat. Barangkali kalau buat kita keluar zakat getah belaka, berkat banyak kali. Kita belajar dah dulu keluar zakat getah ni. Jadi kalaulah kita mana kita duduk di nisab perak 20,000 zakat getah. Dia mau jual kali ni boleh 5,000. Tak apa pula. Kira waktu bet 2.5% 5,000 ni. Taruh boleh kopi tu. Jual pula 3,000. Tu bet pula 2.5% boleh kopi. Kalau nak nanti akhir tahun tu tak kena zakat kat tu tah dah. Tak nak keluar semua. Ada. Boleh beratus ribu pun tak kena keluar. Dia nanti sampai zakat sekaligus tak lagi. Sebab tu zakat getah kena keluar zakat buahan. Zakat buahan tu dia keluar ikut musim dia. Dokong pakai musim apa bulan duk kutip buah dokong tu. Cuang tu. Ada. Jual banyak apa kira persen. Jualnya ni kira persen dalam cuang tu. Maka getah sepatu dia dah cuang dia dah masa dia. Sebagaimana kita belajar dulu. Tak payah saya ulang di sini. Nah. Baiklah. Kalau itu saya serukan pada umat Islam sekalian supaya melapangkan dada untuk keluarkan zakat tanpa menyepitkan dada dengan melarikan diri dia mengeluarkan zakat dengan berbagai helah. Berbagai helah. Tu saudara pisah helah lah. Kena menggalakkan. Jangan sekat manusia nak keluar zakat. Ni bila kita sekat tu harga berasa sikit-sikit pun tak kena. Pakai dak dah.
Ada. Maknanya kita tak syukur nikmat Tuhan, tak syukur nikmat Allah Taala. Dia bagi banyak daripada isi bumi. Sebab tu maknanya kita nampak benar lah. Maknanya pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajib zakat pada setiap hasil bumi itu nampak sungguh. Ada nampak sungguh kata dia. Sampai kemak sungguh. Ya. Itu dia. Yang kedua, saya menyerukan pemimpin-pemimpin umat dari setiap lapisan dan peringkat supaya mengambil berat tentang pelaksanaan hukum zakat di dalam kalangan masyarakat tempatan mereka sendiri demi mencapaikan hikmat-hikmat yang disyaratkan zakat. Sesuruhkan pemimpin-pemimpin umat, punang-punang bagi umat ni, sama ada menjelih agama Islam ke kita suruh dia, abata ke suruh dia, abaca ke suruh dia, minta ambil berat tentang hubungan zakat. Kalau semua ambil berat, masya-Allah, seperti saya katakan dulu lah, mana barakah banyak lah kampung kita. Kalau kita kira sengati getah ada lah kampung kita tu bukan sikit. Bukan sikit. Buah-buahan pun bukan sikit dan sebagainya. Kalau lah ambil berat hal zakat ni, rasanya tubik natijah banyak. Sampailah hikmat yang disyaratkan zakat oleh Allah Subhanahu Taala ni. Kita tak sampai sebab kita tak terbit. Sebab kita tidak tak terbit, tak laksanakan, tak petibat ikut apa yang mana Allah dan Rasul ajar kita. Kita nak lari, kita tak berdali kata sebagainya. Duduk tempat kita ni tak berdali ya. Tak ambil kira. Tak ambil kira. Sebab duk kira kata zakat ni, hak setahun sekali dapat zakat terah tu. Kalau menjelih pun zakat terah tu duk kira banyak ah. Nah, duk kira zakat terah nah. Hak tak kena kira itu lagi kira. Zakat terah sebenarnya tak kena kira. Hak sengatinya. Zakat peribadi, zakat diri, zakat itu dia lah. Bukan zakat harta, zakat terah ni. Zakat diri. Tak kena bercara ni kira tu. Cuma orang kata setiap orang kena beri, kita pisah. Kita pisah. Kepung, teh pukat ni maksud buka kita ratik lah. Itu dia. Tu ya. Hak lain kita nak kira, kita tak kira. Sepatutnya kita waliul amri, pemimpin bagi ummah ni, kena kira lah hal zakat, penerangan ke apa, menggalakkan dan sebagainya. Jangan pisah-pisah sekat jalan dan sebagainya. Buka jalan, buka dada pada ummah. Umat tu berasa nak keluar zakat, umat tu ingin keluar zakat sebagainya. Maka insya-Allah sampailah pada hikmat yang disyaratkan zakat tu insya-Allah. Yang ketiga, yakinlah bahawa dengan zakat akan dapat membina berbagai kebaikan dan kemajuan umat insya-Allah. Yakin kita. Yakin dengan zakat ia bina sengati. Boleh bina. Boleh bina kebaikan, boleh bina kemajuan ummah dengan zakat ni. Sebahagian padanya, bukan semua di situ. Sebahagian padanya ini satu sumber untuk nak bina ke ummah melalui kebenaran harta zakat ni. Masya-Allah. Atau molek jadi hijau. Learning ni kalau nak kira tu bagi ada belaka dah. Bagi ada. Hak ni ya muskilah kita hari ni. Bagi ada yang kurangnya satunya beri penerangan, beri penjelasan benda. Soal situ. Yang keduanya kurang tak ada orang yang dia harap sengoti amanah sengoti. Hak tu besar. Orang nak petibat nak sana benda tu hak beramanah yang amin dia itu hak tu kurang. Dia terkadang manusia ni bila bagi siapa tangan dia pisahlah gitu ni dan sebagainya. Ada benda tu. Benda yang nak helah nak gapo otak diri dia pula tu, naudzubillah min zalik. Sebab tu lah ni perlu pada bina manusia. Manusia faham masuk email diri dia, mesra email diri dia, maka semoga dengan ada email tu dia boleh bawa ke benda-benda yang molek. Benda-benda yang molek. Dan ni seria belaka tu. Week dia lama habis kan. Sengoti kedak. Jadi gitu. Ya lah. Ya hak sengoti pun ya jadi katik benda tu. Harap-harap tegak demo. Betul. Harap tegak. Tu jadi masalahnya. Ada. Nauzubillah min zalik. Ala kulli hal. Ini adalah perlu pada satunya kita tahu ilmu, faham benda, sedar kita ada kesedaran, lepas tu apa dia membiarkan mensuburkan iman kita supaya dengan iman tu dapat kita tu
laksanakan apa saja tuntutan iman. Tuntutan iman boleh kita buat insya-Allah. Nah, pada akhirnya saya ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi hidayah dan taufik supaya dapat dituliskan risalah ini dan dapat selesainya. Alhamdulillah selesai kita pada risalah ni. Bila-bila kita mengajar dulu, kita tulis bila-bila sebagainya, maka dapat selesai dapat ini sebagai buku mana ada dapat kita ni, dan kita harap kita dapat manfaat bersama insya-Allah, serta berterima kasih pada setiap mereka yang memberi saham untuk mengeluarkannya. Terima kasihlah pada setiap orang yang dapat beri saham untuk keluarkan buku ni dengan usaha mereka, dengan taiknya, dengan gapanya, macam-macam usaha, di samping memberi teguran dan kritik membina demi menekat lagi sempurna risalah ini insya-Allah. Memanglah dalam risalah ni ada salah, ada silap, ada gapo. Ini adalah kita terima beki, terima mengkritik, terima membina. Ada gapo boleh kita beri pandangan, boleh beri teguran untuk kita nak betul atau nak molek lagi. Hak salah boleh betul, hak molek boleh molekkan lagi insya-Allah. Dan jazakumullah khairan jazak. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dan maka diharapkan semoga risalah ini dapat memberi manfaat kepada saya sendiri, pada pembaca dan kaum muslimat sekalian insya-Allah. Harapkan semoga dapat beri faedah pada kita semua. Dan sebagai maklumat pada kita sekalian, maksudnya buku ni masih ada lagi. Ada yang tak boleh milik tu, bolehlah nak beli. Dan kita cetak sekaligus ni ya. Sekaligus ni cetak. Tak cetak dah lepas ni. Tak ada dah. Kalau habislah kedai. Tak ada dah. Itu dia. Itu sebagai maklumat untuk ikhwan-ikhwan sekalian dah. Tahu. Baiklah. Rasanya itulah sikit sebanyak apa yang mana dapat kita selesaikan pada hari ini. Pada awal kita belajar mari setahun 2 tahun dah bab zakat, diseli dan sebagainya. Maka alhamdulillah rasanya hukum zakat jelas pada kita. Hukum zakat jelas pada kita dah. Kalau tak jelas, rojak klik pada buku ni. Rojak klik pada buku ni, tengok buku ni sekali lagi. Tak jelas dari mana, boleh tengok dari ni. Dia boleh kita bicara, boleh kita bincang, boleh kita kira bersama insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala hidayah dan taufik pada kita semua. Kita dapat bukakan dada kita, dapat kita keluarkan zakat, ikut kebulahan ataupun hasil lain mana kita boleh tu. Kita jaga apa, kita keluar zakat hak kita boleh tu. Insya-Allah. Itulah kaum muslimin muslimat untuk kita hari ini buat zakat habis kita setakat ni insya-Allah. Wassallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kaum muslimin dan muslimat sekalian, habis kita buat zakat, masa kita ada sikit lagi, ada 10 minit lagi lebih kurang. Marilah kita lalu satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kita ni, hadis hidangan ruhi. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, dalam hadis 40 hadis hidangan ruhi ini, marilah kita ambil masa 10 minit ataupun 8 minit mana ada masa lagi. Satu hadis yang pendek pada kita sekalian. Kita duduk pada hadis yang ke-9, muka 22. Masya-Allah. Hadis yang ke-9 tajuknya neraca keinsapan diri. Neraca keinsapan diri. Neraca untuk kita nak esah diri kita, nak kenal diri kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sardatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Masya-Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, juzuk 5 muka 251 dalam silsilah hadis sahih bagi Albani juzuk 2 muka 92. Nabi kata, "Iza sardatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Maksudnya apabila dapat memberi perasaan gembira pada engkau oleh kebaikan engkau dan memberi perasaan buruk kepada engkau oleh keburukan engkau, maka engkau adalah orang mukmin. Ini neraca kita nak kenal kita mukmin, kita mukmin. Nabi kata, kalaulah kita tu buat benda baik, kita rasa gembira, rasa suka hati, rasa seronok, rasa seni. Kalau kita buat benda jahat, kita rasa susah hati, rasa berat, rasa sekabut, rasa gapo. Kalaulah mari perasaan itu, fa anta mukmin, maka akanlah ada orang mukmin. Kalau buat benda jahat tak ada berasa gapo. Tengok rahim kita. Buat benda baik pun tak ada berasa apa juga. Tak ada berasa apa juga. Semaya pun tak ada berasa seronok lah hana juga semaya.
Ada. Buat apa tak berasa apa. Buat jahat pun tak berasa tak jahat. Ada. Duk dengan lagu dengan don tulis yang malas. Tak berasa apa kagak. Ada. Tak berasa apa kagak. Tengok dah tu. Tengok dah tu. Masya-Allah neraca Nabi tinggi. Ni molek benar ni. Molek benar masya-Allah. Klik diri masing-masing ni. Idza sardatka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Apabila dapat memberi perasaan gembira pada engkau oleh kebaikan engkau. Kebaikan boleh bahasa gembira kita. Dan memberi perasaan buruk pada engkau oleh keburukan engkau. Itu wajah tu. Pasal teruk itu. Pasal lemah, pasal susah hati, pasal tak tahu nak duduk dah. Maka engkau adalah orang mukmin. Masya-Allah. Kita tengok sebentar lalu intisari pengajaran. Hadis ini Rasulullah SAW memberi satu cermin suluhan kepada seorang untuk menyuluhkan iman dirinya. Satu cermin untuk kita suluh. Atau suatu sukatan untuk seseorang menyukat atau mengukurkan iman dan perbuatannya. Ataupun satu sukatan. Kita nak sukatlah mana iman kita. Atau suatu timbangan dia boleh seseorang itu menimbangkan imannya. Nak timbanglah mana iman kita. Tengoklah. Cermin suluhan ataupun sukatan ataupun timbangan itu adalah terletak pada amalannya yang baik atau jahat. Ini percermin tengok di perbuatan kita. Iaitu sekiranya ia terasa gembira dan suka hati dengan apa-apa kebaikan yang ia telah kemukakan atau laksanakan. Ia berasa suka hati apa ia buat, hak muna baik, atau terasa bersalah dan berdosa dan tidak senang hati dengan perkara-perkara buruk yang telah dilaksanakannya. Tak berasa tak suka, berasa tak senang hati, berasa bersalah, tak senang hati dengan keburukan buat tu, maka itu menandakan bahawa ia adalah seorang mukmin yang benar. Masya-Allah. Itu perasaan kita lah. Sekiranya seseorang itu tidak terasa bersalah dengan kesalahan atau keburukan yang dilakukannya. Kalau saya tak berasa apa, buat jahat, buat buruk pun tak berasa apa. Malahan terkadang dia terasa gembira dan seronok dengan keburukan yang dilakukan. Sekarang dia berasa bangga, berasa gedebel dia buat benda jahat. Ya, buat benda jahat berasa gedebel. Boleh tipu orang, aku hari ni boleh tipu demo dan sebagainya. Berasa seronok dia. Dan sebagainya. Maka ia perlu mengulang kaji diri sendiri. Boleh kaji diri sendiri lah. Boleh kaji tengok diri sendiri lah mana. Dan imannya, apakah imannya itu sudah benar atau tidak. Kalau iman benar tak ada lagu tu. Ada. Iman benar buat benda jahat tu, bahasa serabut, bahasa susah hati, bahasa bersalah, Tuhan ampun tak ampun, dosa dan sebagainya. Ada. Itu dia. Yang ketiga, hadis menggalak dan memerangsangkan seseorang supaya melaksanakan perkara-perkara yang baik dan menjauhi diri perkara yang buruk demi untuk menguatkan iman dan mengukuhkan sikap dan pendiriannya. Yang keempat, manusia digalak supaya sentiasa mengerjakan perkara yang baik walaupun dirasai kecil. Kita nak baik walaupun rasa benda tu kecil ya, benda tu halus ya, perih ya, tapi kita nak buat benda baik walaupun perih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka bitalqin wajhin talqin. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin talqin. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya janganlah akan mengecilkan perkara ma'ruf sedikit pun. Jangan buat kecil, jangan buat perih benda ma'ruf walau sikit. Jangan perih. Walaupun dengan engkau menjumpakan saudara engkau dengan muka yang berseri gembira. Kita senyum jumpa saudara kita, jumpa senyum muka apa dah. Tu kebaikan dah tu. Tak ada habis gapo tu jumpa tu senyum. Senyum muka. Tak apa dah. Tu. Alhamdulillah. Ini mana-mananya masalah. Kebaikan tu hari ni banyak. Senyum muka dapat saudara jumpa tu senyum tu boleh pahala dah. Kebaikan dah tu. Bukan kata jumpa tu masalah masa murah muka dan sebagainya ada. Daripada hadis lain lagi tu walaupun apa ya sedekah kaki kambing dan sebagainya, Nabi tidak mengkecilkan benda kebaik. Kalau sedekah kaki kambing pun Nabi timur. Maknanya benda kebaikan itu adalah buat. Jangan berasa kecil. Yang kelima,
manusia perlu merasai sedih terhadap perkara-perkara yang buruk dan merasai berdosa dan tidak senang hati dengannya. Ini perlu pada kita ya. Perkara buruk tu kita buat, kita rasa sedih, rasa tak senang hati. Jangan merasai seronok dan bergembira dengannya. Jangan rasa seronok dengan benda jahat kita buat tu. Nauzubillah min zalik, pada rasa seronok dengan benda tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya dikekalkan dalam amalan baik. Nabi sendiri berdoa supaya kekal dalam amalan baik semua. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat wa hubbal masakin. Masya-Allah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta pada Kau tu buat benda baik. Minta Tuhan tu buka jalan tu buat benda baik. Wa tarkal munkarat, dan tinggalkan benda jahat. Wa hubbal masakin, dan minta tanda perasaan kasih pada orang miskin. Jangan tengok miskin, jangan tengok heno, tengok heno dia, tengok perih dia, tengok tak pakai miskin dak. Wa hubbal masakin. Nabi doa supaya tanda perasaan kasih pada miskin. Nah, itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, pelajaran kita pada hari ini sebagai tazkir pada kita bersama. Insya-Allah semoga Allah Taala tanamkan iman kita dan tambahkan iman kita dan tambahkan amal ibadat kita insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.